أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبنفحاته في الدارين آمين. Berkata pengarang hafizahullah taala al-muhaqqiq Syekh Nizar Hammadi, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan keberkatan dirinya, keberkatan ilmu pada dua negeri kita, negeri dunia dan negeri akhirat. Beliau berkata pada muka surat yang ke-12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya saya memohon keampunan kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini memperlihatkan kepada kita akan kepentingan taubat, di mana baginda memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertaubat. Jadi apa yang disebutkan oleh baginda Nabi ini iaitu bilangan sebanyak 100 kali dan mungkin dalam riwayat yang lain sebanyak 70 ataupun 80 kali, maka kesemuanya itu adalah suatu perkara bilangan yang asas. Adapun baginda Nabi pada hakikatnya bukan orang yang terhad pada bilangan zikirnya dan bukan juga orang yang terhad pada bilangan istighfarnya. Kerana Nabi terdapat dalam sebuah hadis yang lain yang mana menyatakan baginda Nabi menyatakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya inna ya Aisyah, kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua belah mataku ini tidur, akan tetapi hatiku tidak tidur. Apa makna hati baginda Nabi tidak tidur? Maknanya ialah baginda senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa hidup hati baginda dalam mengingati Allah. Tidak tidur seumpama tidurnya hati bagi orang-orang selain daripada Nabi. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, jikalau terdapat dalam rohanimu sesuatu dosa atau keaiban, atau sentiasa memerhatikan amal soleh yang kamu lakukan dengan merasa ujub, atau kamu merasa diri kamu baik, maka bersegeralah bertaubat dan memohon keampunan dari segala perkara tadi. Sekiranya kamu melakukan sesuatu dosa yang zahir atau sesuatu keaiban, maka itu merupakan kewajipan syar'i untuk kamu bertaubat kepadanya. Adapun sekiranya terdetik dalam hati kamu melihat amal kebaikanmu sendiri, iaitu dengan merasa ujub, atau kamu melihat bahawa dirimu baik, hendaklah kamu memadamkan penglihatan yang demikian dan seharusnya kamu mengambil pelajaran ketika mana Nabi SAW beristighfar selepas baginda diberi berita gembira dan keyakinan bahawasanya telah diberi keampunan bagi kesalahannya yang telah lalu maupun yang akan datang. Okey, sebelum masuk perenggan yang seterusnya. Pada yang di sini, apa kata Syekh Syadzili pada perenggan pada muka surat yang ke-12, jikalau terdapat dalam rohanimu sesuatu dosa atau keaiban, sesuatu dosa atau keaiban dalam diri, atau sentiasa memerhatikan amal soleh yang kamu lakukan. Apa makna sentiasa memerhatikan amal soleh yang kamu lakukan? Maknanya ialah merasa kita mempunyai amalan, merasa bagus
merasa ujub. Apa makna ujub? Ujub itu iaitu merasa kagum dengan diri kita. Sama daripada amal kita, pada ilmu kita, pada apa-apa perkara yang ada pada diri kita, itu adalah ujub. Jadi kata Syekh Syadzuli, antara bentuk dosa iaitu apa? Iaitu jikalau terdapat suatu dosa atau keaiban, yang pertama, atau kata Syekh Syadzuli, iaitu yang kedua ialah ataupun diri kamu ini sentiasa memerhatikan amal soleh kamu. Memerhatikan di sini bukannya dengan kita memperbanyakkan ia, bukan. Tetapi memerhatikan di sini ialah senantiasa merasa bahawa kita ni adalah orang yang baik disebabkan adanya amalan-amalan yang kita lakukan. Dan ini berlaku pada setiap orang yang melakukan kebaikan. Seperti orang yang menuntut ilmu, dia sentiasa merasa diri dia baik disebabkan apa? Disebabkan dia orang yang rajin menuntut ilmu. Syaitan akan datang ke dalam hatinya dengan membisikkan kepada hatinya bahawasanya engkau ini bagus. Engkau ini orang yang menuntut ilmu. Engkau tak macam orang jahil di luar sana. Dan lain-lain. Begitu juga apabila orang yang beramal. Apabila orang yang banyak beramal, sama ada dia memperbanyakkan membaca Al-Quran ataupun mungkin sebahagian manusia yang berbai'ah tareqah sufiyah contohnya, lalu merasakan bahawasanya dialah orang yang terbaik kerana dia mempunyai tarekat, dia mempunyai murabbi dan ada tarekatnya contohnya. Lalu dia senantiasa merasa dia ni orang yang bagus. Aku ada zikir sekian, orang ini tak ada. Aku dah melakukan sekian, orang lain tak buat. Dan begitu juga apabila seseorang yang bangun tahajud. Bila dia bangun malam, dia merasa dia bagus. Kerana apa? Dia merasakan bahawasanya orang lain tidur, tengok aku ni. Aku ni orang yang bangun malam. Orang lain lena di pembaringannya, tetapi aku sanggup bersengkang mata untuk bermunajat kepada Tuhanku. Contohnya. Jadi dia melihat kepada amal dia, dia merasa diri dia baik. Merasa dirinya baik merupakan suatu dosa, kata Imam Al-Ghazali. Merasa diri kita baik. Merasa diri kita tidak berdosa, maka itu adalah dosa. Kenapa itu adalah dosa? Kenapa merasa diri baik itu dosa? Kenapa merasa diri itu bersih daripada dosa? Itu dosa. Kerana apa? Kerana itu adalah ujub. Sebab manusia tidak pernah terlepas, manusia biasa tidak pernah terlepas daripada terjatuhnya dia ke dalam dosa. Sama ada dosa yang dia sedar atau tidak sedar, dosa yang dia sengaja atau tidak sengaja, dosa yang dia tahu atau dosa yang dia tidak tahu. Mungkin dia tidak sedar bahawa dia sedang melakukan dosa, tetapi dia berdosa. Dalam keadaan dia berdosa dan dia tidak sedar bahawasanya dia berdosa, tapi dia merasa diri dia tidak berdosa, maka itu adalah dosa. Okay, itulah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi, memerhatikan amal soleh yang kamu lakukan ini adalah suatu perkara mengenai ujub. Atau kamu merasa diri kamu baik, maka bersegeralah bertaubat dan memohon keampunan daripada segala perkara tadi. Merasa diri baik, ini suatu bentuk dosa. Merasa diri lebih baik daripada orang. Kalau sebahagian manusia di luar sana, mereka sentiasa merasa diri mereka adalah yang terbaik, sehingga mereka ini memandang rendah kepada orang lain. Seperti apa? Seperti sebahagian orang yang mengucapkan ucapan contohnya, gaji aku lebih tinggi daripada engkau. Aku T20 misalnya, engkau B40 je. Contoh. Okay. Kemudian yang lain, misalan yang lain. Aku ini jawatan sekian, engkau siapa? Aku bos, kamu siapa? Aku ini sekian, kamu siapa? Kalau mungkin kita dalam kalangan masyarakat yang lebih umum, aku adalah warga negara sini, engkau siapa? Seolah-olah kita ni nak membezakan diri kita dengan dia pada sudut kemuliaan. Sedangkan siapa yang mulia di antara warga negara atau bukan warga negara, itu bukan ukuran di sisi Allah. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Boleh jadi ataupun tidak, jawapannya iya. Kerana ukuran kebaikan, kedudukan seseorang di sisi Allah itu hanya diketahui oleh Allah. Kita tidak tahu. Boleh jadi orang yang mendengar sesuatu pengajian,
dia jauh lebih baik daripada orang yang mengajarkannya. Macam mana keadaan itu boleh jadi? Iaitu apabila seseorang merasa diri dia lebih baik daripada orang, maka diri dia akan menjadi lebih rendah di sisi Allah berbanding orang lain. Dan berbeza dengan orang yang senantiasa tawadhu', yang senantiasa merasa rendah diri, yang dia merasakan bahawasanya diri dia ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa kedudukan di sisi Allah, bahkan seorang hamba yang hina, seorang hamba yang penuh dosa, yang hina dina, yang senantiasa melakukan perkara-perkara yang terkeji. Jadi setiap daripada perkara yang menimbulkan perasaan hina diri, setiap daripada perkara yang menimbulkan perasaan tidak membesarkan diri, itu adalah suatu petanda kepada dia adalah orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW bersabda, mafhumnya ialah barang siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan mengangkatnya. Allah akan mengangkat kedudukan dirinya. Dan disitulah betapa pentingnya peranan hati yang membawa setiap manusia untuk menjadikan hati dia itu adalah hati yang bening daripada sebarang bentuk dosa. Jadi daripada dosa-dosa hati yang telah kita sebutkan sebahagiannya tadi, yang keadaan-keadaan yang mungkin kita sedar atau tidak sedar, keadaan yang mungkin kita tahu atau tidak tahu, yang kita buat terang-terangan atau kita sembunyikan daripada penyakit-penyakit hati, maka kesemuanya itu merupakan suatu tuntutan ke atas kita yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan pada riwayat Imam Muslim tadi, iaitu tuntutan untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Disebabkan kita ini bukan orang yang maksum. Sekiranya kamu melakukan sesuatu dosa yang zahir, maka bersegeralah bertaubat dan memohon keampunan dari segala perkara tadi, iaitu kita kena senantiasa bersegera, cepat-cepat kita mohon keampunan daripada Allah apabila kita mula merasakan diri kita lebih baik daripada orang. Dalam setiap perkara sekalipun, dalam apa perkara sekalipun, kalau mungkin kita diberikan oleh Allah kepintaran, kecerdasan, orang lain lambat faham, kita cepat faham, misalnya. Tapi kita tetap tak boleh merasakan bahawasanya diri kita lebih baik daripada orang. Jadi jikalau katakan kita timbulnya lintasan-lintasan hati yang demikian, maka kita wajib bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Dan apakah syarat taubat yang kita sebutkan semalam? Iaitu yang pertama, menghina diri ataupun menyesal. Okay, itu yang pertama. Menyesal atau menghina diri di atas perbuatan kita, di atas kesilapan kita, iaitu yang berkaitan dengan keburukan hati. Keburukan hati, makna keburukan hati iaitu hati merasa diri lebih baik daripada orang, hati dengan sikap sombong kita, hati melihat kepada amal kebaikan kita yang kita lakukan, dan lain-lain perkara yang boleh mengundang kepada kemurkaan Allah yang tidak disedari oleh ahli zahir, oleh orang yang tidak memerhatikan akan ilmu hati ini, iaitu ilmu yang kita sedang belajar ini. Dia tidak memerhatikan bahawa ia merupakan suatu dosa. Untuk orang yang tidak mendalami ilmu tasawuf, dia tidak menjadikan bahawasanya melihat kepada amal kebaikan itu suatu dosa. Dia tidak merasakan bahawasanya dia merasakan dia ada amalan, dia ada ilmu, dia ada kepetahan, dia ada jawatan, dia ada kemasyhuran merupakan suatu dosa jikalau dia merasa diri dia lebih baik dengan asbab adanya apa yang kita sebutkan tadi. Dia tak merasakan yang demikian. Apa sebabnya? Kerana dia tidak mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang menyingkapi dosa-dosa yang tidak dilihat oleh mata kasar kita. Contoh minum arak, kita lihat ataupun tidak dengan mata kasar bahawa ia merupakan suatu dosa, ia kita lihat. Mengumpat, kita lihat bahawa ia dosa ataupun tidak, ia.
Kerana orang itu mengumpat, kita nampak dengan mata kita dia mengumpat, kita dengar dengan telinga kita dia mengumpat. Orang yang berjudi, kita nampak tak ia dosa? Ia kita nampak. Akan tetapi, dosa berkaitan dengan hati yang disebutkan oleh Imam Asyaduli ini, adakah ia terlihat dengan mata kasar? Jawapannya, ia tidak terlihat dengan mata kasar. Kerana ia tersembunyi di dalam hati seseorang. Dan siapa yang dapat melihatnya, iaitu mereka-mereka yang dikurniakan taufik oleh Allah untuk mengetahui apakah penyakit-penyakit hati. Di mana penyakit hati ini jauh lebih banyak daripada penyakit badan. Badan kita, apa pun sakit badan kita. Sebutlah segala penyakit yang ada pada tubuh badan manusia. Itu tidak sebanyak penyakit yang ada dalam hati manusia. Okey? Jadi kita untuk menjadikan kita orang yang selamat dalam perjalanan kita menuju kepada hari akhirat. Okay? Bukan menuju kepada Allah, tapi perjalanan menuju kepada hari akhirat adalah dengan cara apa? Dengan cara memastikan kita telah pun mengubati penyakit-penyakit hati sebelum kita berpindah ke alam yang seterusnya, iaitu ke alam barzakh. Berdasarkan firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi faedah harta, tidak ada lagi manfaat anak pinak, kecuali illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah ketika hari akhirat nanti biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Dengan hati yang sejahtera sahaja kita akan terselamat, yang akan membantu kita dalam ketenangan dan keselamatan pada hari yang penuh gegak gempita, yang tidak ada lagi keselamatan melainkan perlindungan daripada Allah semata-mata. Jadi ketika itulah baru kita sedar bahawasanya kita ini sebenarnya banyak lagi dosa yang tidak kita sedari. Dan disebutkan oleh Imam Asyaduli juga, empunya kalam, sahibul kalam, beliau juga menyatakan, man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata musirran 'ala al-kaba'ir wa huwa la yash'ur. Akan barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh dalam ilmu kami ini, iaitu ilmu tasawuf, dia akan mati dalam keadaan dosa besar yang dia tidak sedari. Dia tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari, dalam mengamalkan, dalam memahami dengan mendalam dalam ilmu tasawuf dan mengamalkannya. Maka apa kata Imam Asyadili? Apa kata sahibul kalam? Empunya kalam ini apa kata beliau? Beliau menyatakan mata musirran 'alal kaba'ir. Dia akan mati dalam keadaan dosa besar wa huwa la yash'ur. Akan tetapi dia tidak menyedarinya. Kenapa dia tidak sedar? Kerana yang kita dah sebutkan tadi, iaitu terdapatnya dosa-dosa dalam hatinya yang dia tidak sedar, yang dia tidak sangka bahawa ia adalah dosa. Kenapa dia tak sangka? Kenapa dia tak nampak? Kerana ia bukan dosa yang terlihat pada mata kasar kita, tetapi ia hanya disingkapi oleh orang yang belajar. Untuk orang yang belajar, macam kita, misalnya pada hari ini, kita dapat menyingkapi bahawa ia adalah merupakan suatu dosa. Melihat kepada amal, melihat kepada ilmu, melihat kepada apa-apa yang baik ada pada diri kita, itu merupakan suatu dosa. Melihat, merasa diri kita lebih baik daripada orang, itu merupakan suatu dosa. Merasa tidak berdosa, itu adalah merupakan suatu dosa. Jadi kesemuanya itu tidak terlihat oleh mata kasar. Jadi orang yang tidak belajar, dia akan terjerumus ke dalam lembah dosa yang besar yang disebutkan ini dalam masa yang dia tidak sedari. Jika ada yang tertanya, apakah ini termasuk dosa besar? Sedangkan ia bukan berzina. Sedangkan ia bukan minum arak. Ia bukan rasuah. Ia bukan suatu kemungkaran-kemungkaran yang lain. Menyelewengkan harta orang. Menyelewengkan harta anak yatim dan lain-lain. Apakah ini juga merupakan satu dosa besar? Jawapannya iya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di mana
tiga kumpulan manusia yang tidak diberi syurga oleh Allah walaupun mereka melakukan sebesar-besar perkara yang baik dalam agama. Yang pertama ialah orang yang melakukan kemuncak bagi agama, iaitu berperang di jalan Allah dengan memerangi orang-orang kafir. Bukan berjuang di jalan Allah dengan menuntut ilmu, tidak. Tapi berjuang di jalan Allah dengan memerangi orang kafir untuk mempertahankan Islam. Itu golongan pertama. Golongan kedua ialah mereka yang menuntut ilmu dan mengajarkannya dari kalangan para ulama. Golongan yang ketiga ialah mereka yang mempunyai harta kekayaan lalu menjadi orang yang dermawan dalam menyedekahkan hartanya dalam setiap keadaan. Jadi orang yang pertama, dia digelar sebagai pahlawan. Yang kedua digelar sebagai ulama. Yang ketiga ataupun agamawan. Yang ketiga ialah digelar sebagai dermawan. Jadi apakah ketiga-tiga ini, ketiga-tiga golongan ini adalah golongan yang baik dalam Islam? Jawapannya iya. Baik ataupun tidak? Jawapannya baik. Tetapi apakah sebab terdapatnya sebahagian daripada golongan ini, golongan yang melakukan salah satu daripada tiga ini, mereka dihumbankan ke dalam api neraka? Jawapannya ada ataupun tidak? Siapa boleh jawab? Jawapannya ada ataupun tidak? Sebahagian daripada golongan yang melakukan kebaikan-kebaikan yang besar tadi, sama ada dia tergolong dalam kalangan pejuang Islam, atau yang kedua dia tergolong dalam kalangan ulama, atau yang ketiga dia tergolong dalam kalangan dermawan. Apakah mereka sebahagiannya akan dihumban ke dalam api neraka ataupun semuanya akan masuk ke dalam syurga? Siapa boleh jawab? Ada ataupun tidak orang yang dihumban ke dalam api neraka? Jawapannya ada. Iaitu siapa? Iaitu mereka yang tidak menjaga hatinya. Yang tidak menjaga hatinya kerana apa? Kerana dia tidak ikhlas dalam setiap perbuatan kebaikan dia. Kerana yang pertama, kata Nabi, Allah akan berkata kepada dia pada hari akhirat, engkau berjuang bukan kerana aku. Tapi engkau berjuang adalah kerana apa? Kerana untuk orang memanggil engkau sebagai pahlawan. Untuk orang memanggil engkau sebagai seorang pejuang. Dan begitu juga golongan kedua. Engkau belajar dan mengajar bukan kerana aku. Tapi engkau belajar dan mengajar. Kau gunakan ilmu, nikmat yang aku beri kepada engkau adalah untuk apa? Adalah untuk orang gelar engkau sebagai orang yang alim. Agar orang gelar engkau sebagai ulama. Dan begitu juga golongan ketiga. Engkau banyak bersedekah. Bukan nak bantu orang pun sebenarnya. Tapi niat dalam hati engkau adalah untuk apa? Untuk orang panggil engkau sebagai orang yang dermawan. Panggil engkau sebagai orang yang bermurah hati. Jadi ketiga-tiga golongan ini diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Dan disebutkan dalam hadis yang sama bahawa ketiga-tiga golongan inilah antara golongan yang paling awal dinyalakan api neraka untuk mereka. Antara golongan yang paling awal yang dinyalakan api neraka untuk mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ia adalah dalil kepada apa? Ia adalah dalil kepada bahawasanya penyakit hati seperti riak, seperti merasa diri lebih baik, seperti sombong, seperti merasakan bahawasanya orang lain tidak ada yang seumpama kita dan lain-lain perkara yang seumpama dengannya, itu sebenarnya adalah merupakan dosa besar. Itu merupakan dosa besar. Justru apabila kita memahami hadis yang kita sebutkan tadi, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bila kita faham berkaitan dengan hadis itu, kemudian kita kaitkan dengan kalam Imam Asy-Syadzili yang kita sebutkan tadi, berkaitan dengan orang yang mati dalam keadaan dosa besar yang dia sebelumnya itu dia tidak belajar dengan mendalam ilmu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan penyakit hati, berkaitan dengan bagaimana cara menyembuhkan hati. Maka apakah benar kalam Imam Asy-Syadzili tadi yang dia akan mati dalam keadaan dosa besar yang dia tidak sedari itu, apakah benar selari dengan hadis Nabi? Jawapannya iya. Kerana para kekasih Allah, para ulama tidak berbicara kerana hawa nafsu. Mereka tidak berbicara untuk kepentingan diri, tapi mereka berbicara adalah kerana Allah. Mereka berbicara untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan berbicara kerana nafsu dia, kerana dirinya, kerana nak manusia hormat dia, nak manusia tidak lari daripada dia tapi belajar dengan orang lain, tidak.
Tapi mereka berbicara hanya kerana Allah. Jadi apabila mereka mengucapkan sesuatu, itu adalah untuk memberi peringatan kepada umat manusia akan peri pentingnya mempelajari ilmu tasawuf tanpa meninggalkan juga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain juga penting ataupun tidak? Jawapannya penting. Wajib ataupun tidak? Ya, wajib. Tetapi dalam masa yang sama juga jangan kita pinggirkan ilmu tasawuf. Kerana hati itu merupakan tempat bagi penerimaan setiap amalan. Hati adalah tempat kepada penerimaan setiap amalan. Dalilnya apa? Dah kita sebutkan tadi. Iaitu berkaitan dengan orang yang tidak ikhlas ketika berjuang. Orang yang tidak ikhlas ketika belajar atau mengajar. Orang yang tidak ikhlas ketika bersedekah. Sekalipun dia buat suatu amalan, suatu perkara yang besar, yang baik di sisi Allah, di sisi Islam, tetapi jika dia tidak ikhlas, maka tidak ada penerimaan di sisi Allah daripada amal kebaikannya. Bertaubat itu cukup sekadar istighfar atau kena solat taubat. Okey, kita dah sebutkan semalam iaitu apakah syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat ialah seseorang itu yang pertama sekali an-nadm, iaitu dia menghina, mencela diri dia ataupun dia menyesal. Okey, dia menyesal atau mencela diri dia, mencela perbuatan jelek dia atau menyesal di atas perbuatan jelek dia. Itu pertama, syarat taubat. Yang kedua ialah dia meninggalkan perbuatan dosa dia itu serta merta. Yang ketiga ialah dia berazam untuk tidak lagi kembali terjerumus ke dalam dosa yang dia telah pun bertaubat padanya. Okey, jadi apakah perlu solat taubat? Jawapannya ialah hanya mewujudkan perasaan menyesal atau mencela diri di atas perbuatan yang tercela tadi, maka itu telah pun dinamakan sebagai taubat. Dan kata para ahli tahqiq, golongan-golongan yang kukuh, teguh hatinya di sisi Allah, mereka menyatakan bahawasanya dengan merasa menyesal di atas perbuatan dosa, dengan mencela diri di atas perbuatan dosa, yang dengan sifat ini akan membawa kepada dua rukun yang seterusnya. Iaitu, bila seseorang timbulnya sifat perasaan menyesal di atas perbuatan dosanya, maka dia akan melakukan rukun yang kedua. Apakah rukun yang kedua? Dia akan tinggalkan secara serta-merta perbuatan dosa dia. Kemudian dia juga akan melakukan rukun yang ketiga daripada rukun-rukun taubat, iaitu apa? Iaitu dia akan berazam untuk tidak lagi kembali di atas perbuatan dosa dia. Berpunca daripada apa? Berpunca daripada perasaan menyesal tadi. Jadi berbalik kepada soalan, apakah perlu solat taubat? Sebenarnya cukup dengan apa yang kita sebutkan tadi ini, itu telah dianggap sebagai bertaubat. Tetapi apabila seseorang melakukan melengkapkan ketiga-tiga syarat ataupun rukun taubat ini, maka dia pasti akan melakukan solat taubat. Dia pasti akan memperbanyakkan istighfar. Kerana apa? Kerana dia dah melakukan ketiga-tiga tadi. Dia dah menyesal. Hatinya telah dikuasai dengan rasa penyesalan yang dengannya dia akan melakukan segala perkara yang boleh memperbaiki dirinya. Jadi perlu kita faham yang kita telah jelaskan semalam, bahawa taubat itu tidak semata-mata pada solat taubat. Tidak. Kerana Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, an-nadmu taubatun. Menyesal diri atau mencela diri di atas perbuatan dosa itu merupakan suatu taubat. Okay? Nabi menyatakan menyesal di atas perbuatan dosa, mencela perbuatan dosa kita itu taubatun, merupakan suatu taubat. Dan dah merasa menyesal itulah taubat. Okay? Merasa menyesal itulah taubat. Jadi bukan tidak perlu untuk solat taubat, tapi perlu kita betulkan kefahaman kita bahawasanya taubat itu bukan semata-mata solat sunat 2 rakaat taubat. Tidak. Bukan. Okay? Tetapi adalah dengan terbitnya perasaan menyesal dalam hati, perasaan mencela diri dalam hati di atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Itu adalah taubat. Okay? Jadi kita sambung pada perenggan seterusnya pada muka surat ke-13 pada sesi akan datang. InsyaAllah. Hadza wallahu a'lam.
Ada soalan lain pula. Macam mana kalau kita lebih suka ilmu tasawuf dan kurang kepada ilmu tauhid? Sebab tauhid ni kadang-kadang susah nak faham. Kalau katakan kita ni suka kepada tasawuf tapi kurang sikit pada ilmu tauhid. Jawapannya ialah suka ataupun tidak, tetap wajib ke atas kita untuk mempelajari ilmu tasawuf pada usul perbahasannya. Minta maaf. Pada ilmu tauhid, pada usul perbahasannya. Pada asas-asas perbahasan dalam ilmu tauhid, wajib kita belajar secara terperinci yang difardukan ke atas kita melalui dalil-dalil yang ringkas. Kerana apa? Kerana untuk seseorang menggapai ma'rifatullah, dia tidak semata-mata dengan mempelajari ilmu tasawuf. Tapi untuk menggapai ma'rifatullah itu, iaitu mengenali Allah, mesti kenal sifat Allah. Dan macam mana kita nak kenal sifat Allah hanya semata-mata kita hafal nasyid sahaja, Allah wujud dan baqa sahaja, tanpa kita mengetahui perinciannya, tanpa kita mengetahui dalilnya walaupun secara ringkas. Oleh demikian dinamakan sebagai al-ma'rifah ataupun dinamakan sebagai seseorang itu ma'rifah dalam ilmu tauhid ialah al-jazmul mutabiq. Al-jazmul mutabiq lil waqi' an dalilin walau ijmaliyan, iaitu apakah definisi seseorang itu dianggap sebagai orang yang ma'rifah dalam ilmu tauhid, ialah apabila dia beriktikad dengan iktikad yang jazam, dia beriktikad dengan iktikad yang putus, yang mana ia selari dengan kebenaran dan iktikad itu diiktikadkan melalui dalil-dalil walaupun dalil yang secara ringkas. Dengan mengetahuinya, kita akan keluar daripada daerah taklid, daerah muqallidun kepada daerah ma'rifah al-arifu. Okey. Apakah kaitan dengan soalan? Kaitannya ialah apabila seseorang yang masih lagi ilmu tauhid dia berada dalam daerah dalam peringkat taklid, masih lagi bertaklid, maka dia termasuk dalam sedangkan dia mampu untuk belajar, sedangkan akal dia mampu untuk faham dan dia mampu untuk belajar. Okey, kerana dia bukannya duduk di tengah-tengah di atas gunung sana tidak bertemu dengan orang, tapi dia duduk boleh bertemu dengan orang yang nak mengajar dia dan lain-lain. Jadi yang demikian, jikalau katakan dia tak belajar dengan pelbagai alasan, sibuk kerja ke, susah nak faham ke apa ke, tapi dia boleh belajar, dia ada peluang untuk belajar tapi dia tak belajar, iaitu dia tidak mengeluarkan diri dia daripada daerah taklid kepada daerah ma'rifah. Daerah taklid untuk masuk kepada daerah ma'rifah, maka demikian kata seluruh jumhur para ulama ahli sunnah asy'ariyah bahawasanya orang seperti ini i'tiqad dia sah tetapi dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Kerana dia tidak memenuhi tuntutan menuntut ilmu itu yang disabdakan oleh Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajipan ke atas setiap orang Islam. Justru kita pada hari ini kita kena tahu susah ataupun tidak, itulah ilmu yang kita kena usaha untuk memahaminya. Kalau kita susah untuk faham juga ilmu tauhid, boleh belajar dengan nafahat, insya-Allah kita akan kupaskan sampai orang tu faham. Okey. Sebab itu kadang-kadang kita tanya, faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Kalau tak faham, sila bertanya. Dan kita tidak pernah menghalang orang untuk bertanya. Sebab kita tahu bahawa setiap manusia ini diberikan oleh Allah akal yang berbeza-beza. Ada akal lebih sikit, ada pertengahan, ada kurang sikit dan lain-lain. Maka kita raikan keseluruhan. Okey? Dan apakah fungsi ilmu tauhid? Ada tak ia ada kaitan dengan tasawuf? Jawapannya pasti ada. Kita tidak akan dapat redha, tidak akan menggapai maqam redha jikalau apa? Jikalau kita tidak belajar bab qada dan qadar. Bila kita memahami berkaitan dengan qada dan qadar, berkaitan dengan dalil kepada setiap perkara itu telah pun ditakdirkan oleh Allah, maka kita tidak akan boleh redha. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bahawasanya
Redha ini telah pun dibahaskan, qada dan qadar ini telah pun dikupaskan dalam ilmu tauhid, yang mana mesti kita memperkemaskan kefahaman berkaitan dengannya. Kalau kita tak nak terima, kita kena terima. Kerana itu adalah datang daripada dalil-dalil yang qat'i seperti Al-Quran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu telah pun kami ciptakan dengan qadar. Dengan qadar dengan makna dengan ketetapan. Kami telah ciptakan sesuatu dengan ketetapan. Itu tidak berubah lagi. Berapa tinggi kita pada hari ini, macam mana rupa kita, berapa harta kita, siapa pasangan kita, macam mana rezeki kita telah pun ditetapkan oleh Allah. Telah pun ditakdirkan oleh Allah. Okey? Dan begitu juga perlakuan kita dan lain-lain. Jadi kita tak akan mampu menggapai rida, tidak mampu sabar dan lain-lain kecuali apabila kita menggandingkan di antara ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Jadi untuk menenangkan hati, untuk menenangkan jiwa kita, untuk mententeramkan jiwa kita yang sebelum ini serabutlah misalnya kerana hilangnya dunia daripada kita, kerana dunia pergi daripada kita, kerana manusia hina kita, manusia keji kita dan lain-lain, sebenarnya kita boleh beri ubat penenang dalam jiwa kita dengan ubat apa? Dengan ubat dalam ilmu tauhid dan ubat dalam ilmu tasawuf. Apakah ubat dia? Ubat dia iaitu kita kena belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Kena datang. Tak boleh semata-mata celup-celup saja. Jadi kena datang. Dengan menghadiri, dengan istiqamah dalam pengajian, kalau bukan dengan kita pun datanglah dengan pengajian yang lain. Bila ilmu itu mula meresapi dalam jiwa kita, kita akan boleh mengawal perasaan ketika dunia hilang daripada kita. Dan juga kita boleh mengawal perasaan ketika dunia datang kepada kita. Apa maksud mengawal perasaan ketika dunia datang kepada kita? Maksudnya ialah kita tidak merasakan kita ini, tidak merasa selesa dengan apa yang kita miliki. Kerana kita kena tahu Allah bila-bila masa saja boleh cabut. Boleh tarik semula nikmat yang dia berikan kepada kita. Dan semuanya itu hanya mampu kita kawal, hanya mampu kita ta'amul dengan dia hanya dengan ilmu tauhid yang digandingkan dengan ilmu tasawuf. Okey. Jadi jangan kita pinggirkan ilmu tauhid. Jika kita melihat berapa ramai orang yang sesat, berapa ramai orang yang tersesat di luar sana, adalah kerana apa? Adalah kerana dia tidak memperkemaskan belajar ilmu tauhid, tapi dia hanya gemar mempelajari ilmu tasawuf. Dah belajar ilmu tasawuf sahaja,